Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada semua yang dapat menonton video cikgu pada hari ini. So pada hari ini cikgu akan sambung bab 1 bagi matematik KSSM tingkatan 4 di bawah tajuk persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah bahagian 2. Okey, untuk bahagian 1 cikgu dah buat Google Meet sebelum ni untuk kelas PDP-up. Okey, so dia harap siapa yang tak dapat tengok recording sebelum ni boleh singgah ke channel YouTube cikgu. Dekat sini cikgu ada sertakan cikgu punya channel dan dalam description pun nanti cikgu akan letakkan. Okey, so jadi tugasan hari tu cikgu ada bagi tugasan dalam Google Form. So siapa yang belum buat boleh buat. Okey, ni dia punya link dan link pun akan cikgu letakkan di bahagian description. So pelajar boleh buat kat situ. Kemudian boleh hantar markah kepada cikgu bagi siapa yang belum hantar. Okey, so jadi hari ni apa yang kita nak belajar? Mengenal fungsi kuadratik sebagai hubungan banyak kepada satu dan seterusnya memerihalkan ciri-ciri fungsi kuadratik. Okey, sebelum tu harus ingat kita dah belajar dah sebelum ni untuk graf fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. A tak boleh sama kosong dan terdapat dua bentuk graf dan nilai A menentukan bentuk graf. So kalau A dia lebih besar daripada kosong, so akan dapat graf senyum. Okey, tapi sebaliknya kalau A tu lebih kecil daripada kosong, kita akan dapat sedih, graf sedih. Okey, titik maksimum dan titik minimum. Apa yang dimaksudkan dengan titik maksimum dan titik minimum? Okey. Jadi, bagi lakaran graf fungsi kuadratik dengan keadaan A lebih kecil daripada kosong, Y ialah nilai tertinggi. Yang ni nilai tertinggi. Bagi koordinat Y dan X1 ialah nilai yang sepadan bagi Y1. So, titik X1, Y1 yang ni. Okey, dia ada kat sini. Ni titik dia. Dikenali sebagai titik maksimum. Sebab dia dah ada kat atas sekali kan. Dan sekiranya untuk graf yang macam ni, okey, so titik X2, Y2 ni, dekat sini. Okay, nampak ni dikenali sebagai titik minimum. Iaitu A dia besar, lebih besar daripada kosong. So tadi cikgu dah tunjuk kalau A lebih besar daripada kosong, dia akan dapat graf senyum kan. Jadi dekat graf senyum tu, dia ada ni titik minimum. Untuk graf yang sedih ni, sedih, okey, dia ada nilai bagi titik maksimum. Okey. Seterusnya, paksi simetri bagi graf fungsi kuadratik. Okey. Paksi simetri. Apa yang dimaksudkan dengan paksi simetri? Paksi simetri suatu graf fungsi kuadratik ialah garis lurus yang selari dengan paksi Y dan membahagikan graf tersebut kepada dua bahagian yang sama saiz dan bentuk. Ni. So, kita dekat titik maksimum ni, bila kita buat garisan, okey. So, kalau kita buat garisan dekat sini, kalau kita buat garisan ni kan, ni garisan dia. So, awak akan dapat satu paksi simetri. Kalau kat garisan tengah-tengah ni, kalau kita potong pada titik minimum pun, kita akan dapat satu garis paksi simetri. So, bila kita lipat dua-dua tu, kita akan mendapat bahagian yang sama saiz dan bentuk. Yang tu paksi simetri. Okay? Jadi, setiap fungsi, okay, setiap fungsi kuadratik mempunyai satu paksi simetri dan paksi simetri akan melalui titik maksimum atau titik minimum bagi fungsi kuadratik tersebut. Okey, so yang ni tadi cikgu dah tunjuk. Okey, so yang ni lah. Ni garisan ni. So, dia akan dapat paksi simetri. Okey, dan yang melalui pada titik minimum pun dia akan dapat paksi simetri. So, ini paksi simetri ni. Okey? Senang je kan? Alright. Jadi,
Berdasarkan, so tengok sini berdasarkan graf fungsi kuadratik berikut, tentukan persamaan garis simetri, persamaan paksi simetri dan koordinat titik maksimum atau titik minimum bagi graf tersebut. Okey, jadi kita try buat. So, so dekat sini kita tengok paksi simetri dia mana? Paksi simetri dia yang ni kan? Okey, ni paksi simetrinya. Okey. Okey, ni paksi simetri dia. So, persamaan paksi simetrinya, kita ambil lah garisan ni. Ini kita punya persamaan. X sama dengan negatif 0.75. Ingat kalau garisan dia macam ni, persamaan dia X sama dengan apa? Kalau garisan dia macam ni, bermaksud Y sama dengan apa? Yang tu kena ingat. Okey, seterusnya dia kata tentukan itu adalah titik maksimum ataupun titik minimum. Jadi jawapannya titik minimum lah sebab dia senyum kan. Jadi titik minimum tu kita ambil yang ni. Dekat titik minimum yang ni. Kat sini. So titik minimumnya adalah ini. Negatif 0.75 dan negatif 0.125. Okey, dekat sini. Ni nampak ni. Alright. So titik dia dekat sini. So kita ambil lah nilai X dia negatif 0.75 dan Y dia adalah negatif 0.125. Okay, seterusnya. Berdasarkan graf fungsi kuadratik berikut, tentukan persamaan paksi simetri dan koordinat titik maksimum atau minimum bagi graf tersebut. Jadi dia nak tahu apakah paksi simetrinya. So kalau kita tengok dekat sini, paksi simetrinya berada dekat sini kan. Ni lebih kurang kat sini dah. Kita buat garis lurus. Okey, so kalau yang ni apa? Okey, so kita tengok jawapan dia. X sama dengan 4. So kita punya persamaan bagi paksi simetri adalah X sama dengan 4 sebab dia berada kat tengah-tengah ni. Okey, kemudian titik minimum, maksimum ke titik minimum? So kita dekat sini kan? Ni. Okey, ni. Bila dia senyum dekat sini, ini adalah titik minimum dengan keadaan titiknya adalah berkoordinat 4. Sini 4 dan Y dia adalah negatif 15. Okey? Mudah Alright. Okey, seterusnya. Yang ni pula. So soalan yang sama. Dia tanya, apakah dia punya persamaan bagi paksi simetri? So, kalau macam ni, X lah kan? So, kita tengok dia berada di tengah-tengah ni. So, kalau tengah-tengah ni, okey, sekejap, tukar colour. Sorry, okey, jadi kalau kat tengah-tengah ni, warna apa? Merah lah. Okey, tengah-tengah ni 3 lah. Okey. So, kita punya paksi simetri ni adalah X sama dengan 3. So, dia punya titik, okey ni X sama dengan 3. Okey. So, dia punya titik adalah, sedih apa? Titik maksimum. Dengan keadaan titik dekat sini adalah 13.5. Yang ni mungkin dekat dalam video ni tak berapa jelas lah. Tapi awak hanya kira dia punya kotak kecil. Sebab kat sini dia ada kotak kecil. Okey. Terusnya kita sambung bagi standard pembelajaran 1.1.3. Menyiasat dan membuat generalisasi tentang kesan perubahan nilai A, B dan C terhadap graf fungsi kuadratik iaitu f(x) sama dengan ax kuasa 2. Okey, sorry kat sini cikgu silap. Ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Okey, so nilai A menentukan bentuk graf. Okey, kita tengok apa yang dimaksudkan nilai A itu menentukan bentuk graf. So, kita tengok kat sini. Semakin kecil nilai A, maka semakin lebar lengkuk graf fungsi kuadratik. Dan sebaliknya. Okey, so kita tengok contoh dekat sini. Yang hijau ni
adalah fx A1x2. Awak tengok hijau ni senyuman dia lebih besar daripada yang purple ni kan. Okey, yang purple ni adalah gx A2 x kuasa 2. So ini kita tengok sebenarnya senyuman ataupun graf lengkung yang lebih besar tu nilai A dia adalah lebih kecil. Kita tengok kat sini. Maksudnya nilai A1 ni mesti lebih kecil daripada A2. Kalau dia lebih kecil, jadi senyuman dia besar, lebar. Tapi kalau dia A dia besar, so senyuman dia akan semakin kecil. Sama juga kalau graf yang ini. Okay, so graf yang kalau sedih ni, okay, ni sebenarnya yang hijau ni dia punya persamaan adalah fx. Jadi kita balik tertutup muka cikgu ni. Okey, fx sama dengan negatif A1 x kuasa 2. Okey, so yang ni dia punya nilai A tu, A1 ni lebih kecil daripada nilai A2. Tetapi lengkung dia, lengkok graf ni dia lebih luas, lebih lebar. Okey. So kita sambung seterusnya. Okey. Nilai B pula dia menentukan kedudukan bagi paksi simetri. So kita tengok jika A lebih besar daripada kosong, maksudnya kalau graf senyum, kalau B itu lebih besar daripada kosong, maka paksi simetri berada di sebelah kiri paksi Y. Okey, so ini paksi Y, fx ni paksi Y, okey. Okey, ini adalah paksi Y. Jadi, kalau B dia lebih besar daripada kosong, so graf itu akan berada di sebelah kiri. Okey, kiri paksi Y ni lah. Okey, dan kalau B dia lebih kecil daripada kosong, so dia akan berada di sebelah kanan. Dan kalau dia sama dengan kosong, dia berada di tengah-tengah ataupun pada paksi Y. Tetapi sebaliknya, kalau graf itu adalah A lebih kecil daripada kosong ataupun graf sedih lah kan. Okey, sekiranya B dia lebih besar daripada kosong, graf ini ataupun paksi simetri ini dia akan berada di sebelah kanan paksi Y. Kalau nilai B dia lebih kecil daripada kosong, bentuknya macam ni. Dia akan berada di sebelah kiri paksi Y. Tetapi kalau dia sama dengan nilai B ni sama dengan kosong, so dia juga akan berada di tengah-tengah paksi Y. So ini kalau awak faham dan awak ingat, sebenarnya mudahlah sekiranya ada soalan untuk menentukan di mana kedudukan graf tersebut berdasarkan nilai B. Okey, seterusnya kita tengok nilai C. Nilai C ni biasa yang disoal lah dalam peperiksaan. Okey, so dia kata nilai C menentukan kedudukan pintasan Y. Pintasan Y tu maksudnya bila kita ada satu paksi Y, garisan yang potong pada Y tu. Itu kita panggil pintasan Y. Okey, titik dia. Jadi kalau dekat sini, untuk graf yang A lebih kecil daripada kosong ataupun graf sedih, pintasan Y-nya akan C dekat sini lah. Okey, dan kalau dia graf senyum, dia akan jadi di sini. Tengok pada dia punya, kita punya graf tu kat mana. Okey, katakan kalau kita ada, ingat lagi tulisan. Okey, katakan kalau kita ada graf macam ni. Okey, katakan graf ni macam ni. Alah, tengok juga tak apalah Okey, ini kita punya paksi Y. Ini kita punya paksi X. Okey, katakan kita punya graf dia macam ni. So, kat mana kita punya C? Dekat sini lah. Yang memotong pada paksi Y. Okey. So, ini kita punya C kat sini. Okey, boleh Alright. So, kita sambung. Okey, praktiskan diri 1.1C. Tengok pada muka surat 14 dalam buku teks. Okey, so fungsi kuadratik di bawah melalui titik seperti yang dinyatakan. So, hitung nilai C bagi setiap kes yang berikut. Jadi, kalau kita ada fx, x kuasa 2 tambah 7x tambah C melalui titik 05. So, macam mana kita nak dapatkan nilai C? Kita masukkan nilai x sebagai 0, fx kita sebagai
5. Fx ni biasanya y lah dekat sini kan. Jadi bila kita masukkan, maka kita akan dapat nilai C kat sini. Okey, so masukkan. So sini kosong kosong, so C terdapat 5. Okey. Soal seterusnya, okey. Fx sama dengan 2x kuasa 2 tolak 4x tambah C melalui titik 2 negatif 3. So sama juga dengan yang tadi, masukkan nilai x sebagai 2 dan masukkan nilai Fx kat sini sebagai negatif 3. So, sini Fx, sorry. So awak akan dapat net C sama dengan negatif 3. Masukkan nilai tu hati-hati bila dah masuk nilai ni, kena selesaikan satu persatu. Okey. So, soalan yang seterusnya, Fx sama dengan negatif 2x. Okey, sorry, ni cos 2 tambah x, ni bukan x2 tau, x kuasa 2. Tambah x tambah c. So, pintasan y-nya adalah 4. Jadi, nilai c dia macam mana nak cari? Perlu masuk tak nilai? Dia tak bagi x, dia bagi y, tapi dia bagi pintasan y. Pintasan, yelah pintasan y sama dengan 4. Jadi, nilai c kita adalah 4. Kenapa? Sebab pintasan y adalah c. Ni tadi kan cikgu dah cakap pintasan y dia adalah C. Okey. Jadi tugasan awak, fahamkan contoh 3 muka surat 14. Kemudian jawab soalan 1 per 1 C nombor 2 di muka surat yang sama. Ini contoh 3. Okey. So dalam muka surat 14, cuba fahamkan soalan ni. Kemudian jawab soalan 1 per 1 C nombor 2 di muka surat yang sama. Okey. Jadi sampai sini je kita punya pembelajaran hari ini. So, bagi siapa yang perlukan lagi ataupun kurang kefahaman tentang bab ini, boleh tengok video cikgu yang pertama untuk bab ni. Bagi siapa yang belum subscribe, boleh tekan subscribe, tekan loceng supaya tidak terlepas dengan video-video cikgu yang terkini. Dan jangan lupa dapatkan koleksi soalan, modul-modul pengajaran dan link-link YouTube daripada beberapa orang cikgu yang khas untuk matematik dalam channel Telegram Cikgu Lady. Okey, bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.